Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan dengan memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung pengajian dalam kitab Minhajul Talibin karangan Imam An-Nawawi, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka pengajian kita yang lepas, kita sedang ini masih membicarakan berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Dan seperti mana kita maklum, Al-Imam An-Nawawi menukilkan dari 4 perkara, seperti mana kebanyakan kitab-kitab dalam mazhab Imam Syafi'i membicarakan ini tentang 4 perkara ataupun 4 ini asbab yang membatalkan wudu. Yang pertama sekali adalah apa yang keluar daripada kemaluan kubul dan dubur kecuali air mani. Yang kedua adalah hilang ini akal. Ini yang kita membicarakan ini pada minggu yang lepas. Kita membicarakan berkenaan dengan tidur, iaitu jenis ini tidur yang membatalkan wudu dan jenis tidur yang tidak membatalkan wudu. Dan juga kita membicarakan tentang perbezaan di antara tidur dengan ngantuk, dan juga daripada perkara yakni yang dianggap ini sebagai hilang akal, iaitu apabila seseorang itu berada dalam keadaan mabuk ataupun pingsan, ataupun yakni seseorang menjadi gila. Jadi ini adalah sekhulasah apa yang kita membicarakan yakni pada minggu yang lepas. Dan berkenaan dengan definisi bagi ngantuk, bagi tidur, bagus kalau antum dapat menukilkan ataupun menulis definisi tersebut, dan kita letak ini dalam kita punya nota. Pada hari ini insya-Allah ini kita akan meneruskan bahagian yakni yang ketiga, yang mana kita sedang ini membicarakan pada akhir pengajian kita yang lepas, yang mana Al-Imam An-Nawawi ini mengatakan as-salisu iltiqa'u basharatai ar-rajuli wal mar'ah illa mahraman fil adhar. Jadi beliau mengatakan apabila berlaku iltiqa', iaitu persentuhan yakni di antara kulit yakni lelaki dengan kulit wanita yang bukan mahram. Dan saya membicarakan berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan mahram. Kita ada mahram dalam segi nasab, mahram dalam segi susuan, dan mahram dalam segi yang ini perkahwinan. Selepas itu Al-Imam Nawawi mengatakan fil adhar. Dia mengatakan illa mahraman fil adhar. Ini saya rasa minggu lepas saya tidak membicarakan ini tentang berkenaan dengan masalah khilaf ini. Jadi seperti mana kita maklum, apabila kita ada perkataan yang fil adhar, ini maksudnya kita ada qaul muqabil, betul ke tidak? Masalah ini Al-Imam Syafi'i ada beberapa ini pendapat ini yang mu'tamad, yang dipilih adalah kalau sekiranya kita sentuh mahram tidak membatalkan wudu. Ini seperti mana yang kita mengamalkan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Sebagai misal, kalau kita salam ibu kita misalan, ataupun kita terlanggar kulit kakak kita, kakak kandung dan sebagainya, maka kita tidak mengambil wudu. Kita menganggap ini wudu kita tetap sah. Ini adalah pendapat yang mu'tamad. Ini seperti mana Al-Imam Nawawi mengatakan illa mahraman, yakni kecuali mahram. Yakni maksudnya bersentuhan dengan mahram tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah persentuhan selain daripada mahram fil adhar. Dan dia mengatakan ini berdasarkan dengan adhar. Jadi seperti mana kita mengetahui adhar, qaul muqabil adalah qawiyatun dhaif. Dia adalah pendapat yang kuat, yakni dalam segi dalilnya. Ini maksudnya pendapat yang kuat di sini adalah kekuatan dalilnya. Jadi muqabilnya merupakan ini pendapat yang kuat. Jadi apa yang kita boleh fahami di sini? Apakah yang dimaksudkan dengan pendapat muqabil di sini? Kalau kita mengatakan sentuh mahram tidak membatalkan wudu fil adhar, maksud muqabilnya yakni maksudnya hatta mahram ini membatalkan wudu. Yakni Al-Imam Syafi'i ini dia ada pendapat yang mengatakan, dan ini adalah dalam mazhabnya qadim, iaitu kalau sekiranya seseorang itu menyentuh yakni mahramnya, maka wudunya menjadi batal. Dan ini pendapat yang kuat ataupun pendapat yang lemah? Pendapat ini yang kuat. Itu sebab ini sebahagian daripada ulama kita ditari mengamalkan pendapat ini, yakni seperti Al-Habib Aidarus bin Umar Al-Habsyi, guru ini kepada Habib Abdullah Syatri. Beliau ini mengamalkan pendapat ini, yakni hatta ini beliau bersama dengan ibu beliau akan mengambil wudu. Cuma ulama kita mengatakan, seperti mana Syekh Taha juga mengatakan, pendapat ini harus kita jaga-jaga. Jangan kita sebarkan ini dengan masyarakat awam, sebab ia boleh menimbulkan kekeliruan.
yakni maksudnya kita boleh mengamalkan untuk diri sendiri, tidak ada masalah. Sebab ini adalah muqabil adhar, pendapat muqabil adhar, iaitu kalau sekiranya seorang itu nak keluar daripada khilaf, yakni dalam madhab, yakni dia mengambil wuduk, yakni hatta apabila yakni dia sentuh yakni kepada mahram, ini dia amalkan, yakni dia amalkan. Walaupun yakni perkara tersebut kita tidak menyebarkannya yakni kepada yakni orang awam. Hatta jangan kita memberitahukan kepada ibu kita misalan, selepas kita salam ibu, lepas tu kita mengambil wuduk, kan ibu akan mengatakan, kenapa engkau salam aku yang ambil wuduk? Dia mengatakan, wahai ibu, ada qaul. Nanti jadi masalah ya. Dekat rumah ada masalah ini, macam apa anak aku dah belajar ni. Salam aku pun ini mengatakan ini batalin wuduk. Jadi ini adalah perkara yang kita mengatakan ada khilaf ini maksudnya. Jadi ini adalah daripada faedah kita mempelajari kitab seperti ini. Kita mengetahui ini ada qaul muqabil. Kita mengetahui ini masalah ini adalah masalah ini yang ada khilaf ini di dalamnya. Dan pendapat ini muqabil adhar, muqabil asah, pendapat yang kuat, boleh diamalkan ini dengan sendiri. Yani maksudnya kita mengamalkannya tidak ada masalah. Boleh insya-Allah. Baik. Jadi beliau mengatakan illa mahraman fil adhar wal malmusu kalamisin fil adhar. Sekali lagi kita ada khilaf ini fil adhar, tapi ini adalah masalah yang berbeza. Al-Imam An-Nawawi ini mengatakan masalah lamis dengan malmus. Kita ayat ini Al-Quranul Karim, seperti mana kita mengatakan minggu lepas, Al-Imam Syafi'i berdalilkan dengan ayat ini Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan in lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau sekiranya berlaku mulamasa, yakni lamastumun nisa, berdasarkan qiraah yang memanjangkan memanjangkan lam, yakni lamastum, yakni kita ada mufa'alah. Lamastumun nisa, yakni apabila kamu ada melakukan persentuhan dengan wanita. Maka ayat ini ada ayat mengatakan lamastumun nisa, yakni apabila kamu sentuh yakni wanita. Sebagian yang ulama mengatakan ayat ini hanya membicarakan tentang orang yang melakukan persentuhan. Bagaimana yakni orang yang disentuh? Bagaimana orang disentuh? Yakni zahir ayat ini Allah membicarakan tentang al-lamis, tentang yakni orang yakni yang melakukan persentuhan. Tetapi bagaimana dengan orang yakni yang disentuh? Maka di sini kita ada khilaf. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam qaul Imam Syafi'i, ada lebih daripada satu qaul. Yakni pendapat yang adhar mengatakan tidak ada perbezaan. Yang sentuh batal wuduknya, yang disentuh batal wuduknya. Ini yang kita belajar dalam kitab ini Muqaddimah Hadramiyah, dalam kitab ini Umdah dan Fathul Mu'in, ini semua ini mengatakan, semua mengatakan sedemikian. Tetapi di sini yakni kita ada perbezaan yakni di antara aqwal al-Imam Syafi'i. Pendapat yang adhar dia tidak ada perbezaan. Pendapat yang adhar tidak ada perbezaan. Tetapi muqabil adhar ada perbezaan. Pendapat yang adhar yang ini mengatakan tidak ada perbezaan di antara lamis dengan malmus. Ini yang Imam Nawawi mengatakan. Apa dia mengatakan? Wal malmusu kalamisin fil adhar. Yani orang yang disentuh dengan orang yang menyentuh sama hukumnya dengan pendapat adhar. Ini maksudnya kedua-duanya batal wudu. Tetapi pendapat muqabil adhar, yang muqabil adhar sekali lagi ini kuat ataupun lemah? Dia adalah pendapat ini yang kuat. Ia mengatakan yang batal hanya lamis, bukan malmus. Yang batal ini hanya siapa? Hanya yang melakukan penyentuhan dan bukan yang disentuh. Dan sekali lagi pendapat ini adalah pendapat yang kuat, yang boleh diamalkan bihaqqin nafs. Yang bihaqqin nafs ini maksudnya boleh diamalkan untuk diri kita sendiri. Maka misalnya berkenaan dengan masalah tawaf ini, misalnya kita dalam mazhab Imam Syafi'i, biasa bila kita melakukan umrah ataupun haji, dalam bab tawaf kita melakukan taklid ini kepada mazhab Imam Malik. Sebab ini dalam mazhab Imam Malik ini mengatakan persentuhan tidak membatalkan wuduk melainkan kalau syahwat. Al-Imam Malik ini menetapkan syarat ini kalau sekiranya ada syahwat. Berbeza dengan Al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan sama ada syahwat ke tidak ada syahwat, ia tidak membatalkan wuduk. Cuma kalau sekiranya ada seseorang itu misalnya dia tetap nak berpegang kepada mazhab Syafi'i, dia boleh mengamalkan dengan muqabil adhar dalam masalah ini. Apa maksudnya? Maksudnya dia mengambil wuduk seperti biasa, dan apabila dia melakukan tawaf, kalau sekiranya ada seorang wanita melanggarnya, yang wuduk siapa yang batal? Yang wanita itu yang batal. Sebab dia dilanggar. Nampak tak? Dia adalah hukum malmus. Tetapi yang batal adalah al-lamis. Jadi kalau sekiranya dia mengamal dengan pendapat ini, tidak diperlukan ini baginya untuk melakukan taklid. Yakni dia hanya mengamalkan dalam mazhab al-Imam Syafi'i ini dengan muqabil adhar. Boleh insya-Allah.
Lagi satu perkara adalah berkenaan dengan kalau kita ada wuduk dan kita pergi kedai, misalnya kita nak bayar duit, misalnya kadang-kadang ini bila kita nak bayar duit terlanggar kan, cashier pula cashier yang ini seorang yang ini wanita, cashier yang ini seorang wanita. Kalau sekiranya dia yang melanggar kita, yang ini misalnya kalau dia nak membalikkan duit itu dan kita jaga diri kita kan, selepas tu kadang-kadang dia pula pergi, dia terkenakan tangan kita, boleh yang ini kita mengamalkan dengan muqabil adhar. Boleh kita mengamalkan dengan muqabil adhar. Sebab ini hukumnya sekarang ini kita malmus, kita adalah yang disentuh. Nampak tak? Ini adalah daripada perkara yang memudahkan kita. Maka sah yang ini kita tetap ini berada dalam keadaan wudu. Yang ini kalau, dan kita tidak memerlukan ini taklid ini kepada mana-mana mazhab. Sebab ini adalah merupakan dalam mazhab al-Imam, dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Ini adalah daripada faedah kita mempelajari al-adhar dengan muqabil adhar, al-asah dengan muqabil asah. Boleh insya-Allah. Sebab ini kita boleh mengamalkan dengan pendapat ini muqabil yang qawi bagi diri kita sendiri. Tetapi yang ini dalam pengajian, bila kita ajar kepada orang awam, kita kedepankan pendapat mu'tamad. Jangan kita mengatakan misalan awak ada dua pilihan. Nampak? Kita pakcik misalan awak ada dua pilihan, boleh pilih mana satu. Sama ada nak batal, buat batal. Tak nak batal, tak boleh macam ini. Sebab ini orang ini akan yang ini keliru. Tapi bila kita dah belajar, baru kita akan mengetahui. Tetapi tentu sekali yang ini kita sentiasa ini mengamalkan pendapat yang mu'tamad, melainkan kalau misalan kita susah nak cari air, misalan kita berada yang ini di tempat ini, misalan kebetulan yang ini kita jaga kita punya wuduk, misalan susah nak cari air, misalan ataupun jauh, dan selepas itu waktu solat lagi berapa minit nak terkeluar, misalan selepas itu ada wanita terlanggar kita, misalan. Maka dalam keadaan seperti ini susah kita, misalan kita nak mengambil wuduk, maka boleh kita menggunakan yang ini pendapat muqabil azhar. Tetapi kalau masya-Allah ini waktu solat masih lagi 3 jam dan kita ada toilet misalnya, dan kita tidak ada masalah mengambil wuduk, lebih afdal ini kita mengambil wuduk. Ini kita sentiasa ini berpegang ini kepada pendapat yang mu'tamad. Lebih-lebih lagi dalam ibadah, sebab itu adalah lebih ini selamat. Saya rasa di sini yang kita berhenti. Ada nota yang ini berkenaan dengan perkara ini. Nanti insya-Allah kalau ada masa yang saya akan kongsikan. Saya lupa nak kongsikan. Ada nota berkenaan dengan lamis dengan malmus. Masalah lamis dengan lamis ini dengan malmus. Aywa. Ayo baca daripada Salis. بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر والملموس كلامس في الأظهر. Bagi mereka yang ada kitab Kanzul Raghibin, antum lihat di sini, ini faedah ya. Bagaimana kita nak mendapatkan manfaat di sini. Kita lihat apa Al-Imam Mahalli mengatakan. Dia selepas ini dia menukilkan wal malmus kalamisin. Selepas itu qaul muqabil dia mengatakan wasani. Nampak? Dia mengatakan wasani, ini qaul muqabil. Apa dia mengatakan? La yanqud wuqufan ma'a dhahiril ayati fi iqtisarihi 'ala lamisi. Yani hanya lamis saja yang membatal wudu. Tetapi yang malmus tidak membatal wudu. Jadi cara untuk kita memahami qaul muqabil, kita baca seperti ini. Nampak? Al-Imam Mahalli dia ringkaskan, berbeza dengan Khatib Syarbini. Kalau Khatib ini Syarbini, masya-Allah, ini dia mendatangkan bahasa ini yang agak panjang sedikit. Tetapi kita lihat dalam kitab Kanzul Raghibin, mudah sekali. Yani kalau orang menanyakan, kalau orang dia baca Minhaj ini, Al-Imam Nawawi ini mengatakan fil adhar. Baik, Imam Nawawi tidak sebut qaul muqabil. Macam mana kita nak tahu qaul muqabil? Yalah, kita pergi yang ni, kitab ini Kanzul Raghibin, maka dia mengatakan atsani, ini adalah qaul yang kedua. Kadang-kadang dalam satu masalah ada 4 qaul. Maka di sini yang ini dia menukilkan qaul muqabil yang satu. Wasani dia mengatakan la yanqud. Siapa yang la yanqud? Al-malmus, iaitu yang disentuh. Dan dia menerangkan kenapa yang ini dia tidak sentuh. Nampak tak? Dia menerangkan illah. Ini daripada kelebihan Al-Imam Mahalli. Dia bukan saja menukilkan qaul muqabil, tetapi dia menukilkan illah. Kenapa? Maka dia mengatakan zahirul ayat fil iqtisar ala lamis. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, in lamastumun nisa. Ini hanya membicarakan ini tentang orang yang sentuh, yang fa'il yang melakukan persentuhan. Bagaimana dengan al-maf'ul yang ini disentuh? Maka disebabkan ia tidak disebut dalam ayat. Sebahagiannya ni Al-Imam Syafi'i ada pendapat yang mengatakan ia tidak membatalkan wudu. Boleh insya-Allah
Baik, teruskan. Wala tanqudu صغيرة وشهر وسن ونفر في الأصح. Lagi sekali ini kita ada khilaf ya. Kita ada fil asah, ini semua ada khilaf. Pertama sekali penulis ini mengatakan wala tanqudu saghiratun. Yakni kalau sekiranya kita bersentuhan dengan budak wanita, budak perempuan yang belum baligh, yang masih kecil. Ini yang dimaksudkan dengan saghirah di sini. Maka ia tidak membatalkan wudu. Tetapi sekarang ini macam mana kita nak tahu sama ada budak perempuan ini dia dikirakan budak yang mana tidak membatalkan wudu kita ataupun membatalkan wudu? Macam mana kita nak mengetahui? Maka ulama kita menyebut illahnya. Kita kena lihat kepada illahnya. Illahnya adalah la tushtaha. Dia adalah yakni budak perempuan la tushtaha. Apa maksud ini la tushtaha? Yakni maksudnya bila kita lihat kepada budak perempuan ini, dia tidak menimbulkan ini nafsu syahwat. Tetapi yakni kemusykilan yang ada sekarang ini, macam mana kita nak tahu? Macam mana ini kita nak tahu? Ini kita lihat ini kepada 10 orang ini lihat. Mungkin ini 10 orang ini ada pandangan yang berbeza. Nampak tak? Semua ada pandangan yang berbeza. Di sini ulama kita mengatakan bagi mereka yang ada tiba'atus salimah, yakni orang yang biasa, bukan ini orang yang nafsunya kuat dan bukan ini orang yang nafsunya terlalu lemah, tetapi mengikut ini kepada kebiasaan dan mengikut kepada uruf. Jadi ada dua perkara di sini. Pertama sekali adalah bagi ashabi tiba'is salimah, yang kedua balik kepada uruf. Yakni uruf ini maksudnya di sini adalah kalau kita lihat kepada budak perempuan ini, mengikut kepada kebiasaan ini masyarakat, budak perempuan ini sudah sampai kepada had boleh menimbulkan syahwat. Maka ulama kita berbeza pendapat berapa tahun. Kalau kita mengatakan berdasarkan kepada uruf, berdasarkan kepada mereka yang ada tiba'atus salimah, berapa yang umurnya agak-agak. Maka di sini kita ada khilaf ini di antara ulama al-imam dalam mazhab ini al-imam Syafi'i. Maka kita ada pendapat oleh al-imam Abu Hamid. Al-imam Abu Hamid. Kita dalam mazhab al-imam Syafi'i, kalau antum dengar ataupun baca dalam kitab-kitab mazhab al-imam Syafi'i, qala al-imam Abu Hamid, qala al-imam Abu Hamid, yang dimaksudkan di sini adalah al-imam Isfaraini. Boleh antum tulis ini, sebab Imam Razali pun dikenali sebagai Abu Hamid, betul ke tidak? Al-imam Abu Hamid yang dimaksudkan al-Razali. Tetapi kalau Abu Hamid ini sahaja disebutkan dalam kitab-kitab dalam mazhab, yang dimaksudkan adalah al-imam ini Isfaraini. Maka beliau yang ini mengatakan, kalau sekiranya seorang budak perempuan sudah sampai 4 tahun, Masya Allah, ini dia menghadkan 4 tahun, yakni apa-apa 4 tahun dan ke bawah tidak membatalkan wudu, tetapi atas 4 tahun batal wudu. Yakni misalan kalau kita ada seorang ini budak perempuan umur 5 tahun, dan ini 5 tahun yang ini berdasarkan kepada Qamariyah, berdasarkan kepada kalender Islam, ini bukan kalender kita. Kalau dia sudah sampai yang ini kepada 5 tahun, maka ia membatalkan wudu. Ini adalah pendapat al-imam yang ini Abu Hamid yang ini Isfaraini. Selepas itu yang ini kita ada pendapat yang lain yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka dia menukilkan beberapa ashab Syafi'i yang mengatakan 7 tahun, yang mengatakan 7 tahun ke atas, termasuk 7 tahun. Yakni apabila budak perempuan sampai ini kepada umur 7 tahun, batal wudu. Dan kebanyakan yang ulama kita berpegang yang ini kepada 7 tahun, kebanyakan. Jadi kita ada pendapat al-imam Abu Hamid Isfaraini yang mengatakan 4 tahun, dan kita ada pendapat ini yang mengatakan 7 tahun. Manakala 6 tahun ini mahalul khilaf, berkenaan dengan 6 tahun, berkenaan dengan seorang budak perempuan ini sampai ini kepada umur 6 tahun. Jadi ini adalah sikit lebih kurang khulasah. Dan Syekh Nawawi
dia menyebut ini perbezaan ini dalam kitabnya Mirqatus Su'ud. Mirqatus Su'ud. Tetapi pendapat yang dipilih adalah ia balik kepada uruf. Pendapat yang dipilih adalah ia tidak balik kepada menghadkan umur. Bukan maksudnya menghadkan umur 7 tahun ataupun 6 tahun, tetapi dia balik kepada uruf. Ini misalan kita di Asia ini, kita di bahagian kita, budak perempuan yang umurnya sampai 6 tahun misalan, adakah kita menganggapnya kebiasaannya ni? Maksudnya uruf di sini adalah kebiasaan. Adakah kebiasaannya budak perempuan seperti ini dapat menimbulkan syahwat? Kalau menurut ini kebiasaan kita di negara kita, ia dapat menimbulkan syahwat, maka ia balik kepada uruf. Ini adalah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Tapi mungkin orang di Amerika misalan, ataupun orang di Timur Tengah, ada sebahagian tempat budak perempuan umur 6 tahun seolah-olah mereka umur 9 tahun ini dekat negara kita. Dia umur ini baru 6 tahun tapi dia dah besar. Mungkin ada sebahagian tempat ini kebiasaan mereka budak perempuan ini umur 6 tahun sudah boleh menimbulkan syahwat. Tetapi ada sebahagian tempat umur 6 tahun masih budak kecil yang tidak dapat menimbulkan syahwat. Jadi pendapat yang dipilih dalam mazhab, dia balik kepada uruf. Boleh insya-Allah. Taib, ini adalah perkara ini adalah perkara yang pertama. Selepas itu beliau mengatakan wala tanqudu saghiratun wa sya'run. Rambut tidak membatalkan wudu. Seorang ini memegang rambut wanita. Begitu juga dengan gigi. Begitu juga dengan kuku. Apa sebabnya? Sebabnya ulama kita mengatakan ini adalah bahagian badan yang tidak ada kelazatan di dalam memegangnya. Tidak ada kelazatan yang daripada memegangnya. Sebab ini daripada hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan berkenaan dengan sentuhan lelaki wanita membatalkan wudu, disebabkan di dalamnya ada kelazatan dan syahwat. Dan beliau mengatakan fil asah. Dan sekali lagi apabila beliau mengatakan fil asah, maksudnya kita ada qaul muqabil. Nampak tak? Kita ada qaul muqabil. Jadi qaul muqabil balik kepada semua yang disebutkan. Kita ada qaul muqabil bagi budak kecil, bagi rambut, bagi gigi, dan juga bagi kuku. Iaitu pendapat yang mu'tamad mengatakan tidak batal. Qaul muqabil mengatakan batal, tetap batal wudu. Dan ini juga disebutkan oleh al-Imam Mahalli, yang mana beliau mengatakan kenapa budak kecil perempuan juga membatalkan wudu, sebab beliau mengatakan ayat itu ayat yang umum. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan an-nisa in lamastumun nisa, maka dia adalah ayat yang umum, termasuk budak perempuan budak perempuan yang kecil. Ini adalah qaul muqabil. Begitu juga berkenaan dengan gigi, berkenaan dengan apa kita mengatakan rambut, dan juga berkenaan dengan kuku. Boleh insya-Allah. Saya teruskan. الرابع السوق للآدمي ببطن الكف وكذا في الجديد حلقة دبره لا فرج بهيمة وينقض فرج الميت الصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها. Minggu lepas kita membicarakan berkenaan dengan memegang bola mata, ya. Kita ada khilaf berkenaan dengan memegang bola mata. Dan begitu juga dengan begitu juga dengan tulang. Kita ada khilaf di antara Khatib Syirbini dan juga Al-Imam Ibn Hajar dan juga Al-Imam Ramli. Baik, sekarang penulis mengatakan daripada perkara yang membatalkan wudu, iaitu yang keempat adalah memegang kemaluan al-adami, manusia, bi batnil kaf. Yang dimaksudkan dengan batnul kaf adalah apabila kita meletakkan kedua tangan kita begini dan kita tekan sedikit, bukan tekan banyak tapi tekan sedikit, maka bahagian yang terkena ini yang dimaksudkan dengan batnul kaf.
Ini yang dimasukkan dengan batnul kaf. Manakala yang tepi ini adalah harful asabi'. Ini kita panggil harf, yakni tepi, apa kita mengatakan, tepi bagi jari. Manakala bagi kita punya thumb, ya, bagi kita punya ibu jari, untuk kita nak mengetahui mana batnul kaf dan mana bukan batnul kaf, caranya bukan begini. Ada orang ini dia mungkin tersilap ini bahagian ini. Dia mengatakan batnul kaf begini. Lepas itu bagaimana dengan ibu jari? Adakah ibu jari begini? Bukan. Yang ini ibu jari bila kita melakukan begini. Jadi bahagian yang ni yang kita melakukan begini, bahagian yang ni yang kena, ini yang dimasukkan dengan batnul kaf. Jadi bagi ibu jari sebelah tepi ini adalah harf. Manakala yang ini semua ini yang dikirakan ini sebagai batnul kaf. Tapi untuk kita melakukan, kita nak kena buat begini, bukan begini, ya. Kita nak kena adjust kita punya tangan. Maka bahagian yang kena itu yang dimasukkan dengan batnul kaf. Boleh insya-Allah. Maka Al-Imam Nawawi ini mengatakan masu qubulil adami bi batnil kaf. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Ibn Hibban, yang mana Nabi mengatakan man massa zakarahu, barang siapa yang memegang zakarnya, falyatawadda, hendaklah dia mengambil wudu. Dan perkataan mas kebiasaannya adalah memegang dengan batnul kaf, perkataan mas. Dan selepas itu kita ada hadis yang lain, Nabi mengatakan idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laysa bainahuma sitrun wala hijab falyatawadda. Yang ini Nabi mengatakan barang siapa memegang kemaluannya dengan tangannya dan tidak ada di antara tangan dengan kemaluannya sitrun wala hijab, yang ini maksudnya seperti pakaian ataupun yang ini apa-apa yang ini benda yang menutup, maka hendaklah ini dia mengambil wudu. Maka di sini penulis ini mengatakan selepas itu ini beliau mengatakan wa kadza fil jadid halqatu duburihi, yakni berkenaan dengan pendapat ini al-jadid juga yang ini membatalkan wudu kalau sekiranya seseorang memegang bulatan dubur. Seseorang yang ini memegang bulatan yakni dubur. Sebab ini bahagian yang pertama membicarakan yakni tentang qubul. Apa yang dimaksud dengan qubul? Yakni maksudnya kemaluan bahagian depan. Maka Al-Imam An-Nawawi ini beliau yakni membicarakan juga yakni bagaimana pula hukumnya kalau sekiranya dia memegang dubur ni. Sebab kita mengatakan bahagian bahagian qubul seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia membatalkan wudu. Tetapi bagaimana yakni dengan dubur? Adakah memegang dubur ini membatalkan wudu? Berkenaan dengan qubul kita tidak ada khilaf. Manakala yang ini berkenaan dengan dubur kita ada khilaf di antara qaul jadid dengan qaul qadim. Maka di sini Al-Imam Nawawi ini mengatakan wa kadza fil jadid. Jadi bila dia mengatakan wa kadza, maksudnya ada khilaf. Masalah ini ada khilaf. Jadi bila dia sebut fil jadid, yakni maksudnya qadim khilafu. Yani bila dia mengatakan ini fil jadid, ini maksudnya berdasarkan dengan mazhab jadid, bila seseorang itu memegang kubulnya, sama ada kubulnya ataupun kubul orang lain misalnya, dan dimasukkan dengan halqa dubur. Apa yang dimasukkan dengan halqa? Dia adalah bulatan dubur. Dia adalah bulatan dubur yang mana keluar yang ini najis, ya. Jadi yang membatalkan wudu hanya bulatan dubur saja. Yang membatalkan wudu hanya bulatan yang dubur. Selain daripada itu ini ia tidak membatalkan wudu. Apa yang lebih ini daripada bulatan tidak yang ini membatalkan wudu. Maka qaul muqabil iaitu qaul qadim mengatakan tidak membatalkan wudu. Qaul muqabil iaitu mazhab qadim mengatakan ini ia tidak membatalkan wudu. Antum kalau nak mengetahui kenapa ini ia tidak membatalkan wudu, sekali lagi ini baca Al-Mahalli. Maka Al-Imam Mahalli yang ini menerangkan yang ini sebabnya kenapa yang ini ia tidak membatalkan wudu. Maka pendapat yang dipilih adalah ia membatalkan wudu. Selepas itu ini beliau mengatakan la farju bahimatin, berkenaan yang ini dengan kemaluan binatang.
Kalau sekiranya seseorang itu dia memegang kemaluan yakni binatang, adakah ia membatalkan wudu? Maka jawapannya ini ia tidak membatalkan wudu. Sama ada dia adalah kemaluan qubul ataupun dubur. Walaupun yang ini di sini tidak disebut yang ini dubur, yang ini binatang, akan tetapi ia merangkumi kubul yang ini dan dubur. Dan minggu lepas tak silap saya membicarakan berkenaan dengan kalau sekiranya zakar dipotong. Ini kita ada sebut ya. Betul ke tidak? Adakah batal wudu kalau sekiranya seseorang itu menyentuh zakar yang telah dipotong? Batal ke tidak? Saya rasa saya ada sebut kan? Misalan Misalan kalau sekiranya seseorang itu dia memegang zakar yang telah dipotong, adakah ini membatalkan wudu ataupun tidak membatalkan wudu? Maka ia membatalkan wudu selagi mana ia dinamakan zakar. Tetapi kalau sekiranya ia dicincang misalan, sebagai misalnya, sehingga kan ia sudah tidak dinamakan zakar, ia tidak membatalkan wudu. Sama hukumnya dengan faraj. Boleh insya-Allah. Baik, kalau sekiranya zakar seorang misalnya ini dipotong dan masih ada baki zakar, dan dia memegang yang baki misalan, walaupun yang baki itu hanya segumpal daging. Boleh faham insya-Allah? Sekarang ini kalau sekiranya zakar seorang itu dipotong dan kebanyakan daripada zakar ini dipotong, tetapi masih ada beleng lagi, segumpal daging misalan, yang ada ini pada bahagian badan ni, adakah ini membatalkan wudu ke tidak? Maka ia membatalkan wudu. Jadi beza yang ini hukumnya kalau sekiranya daging itu terpisah daripada badannya dan daging itu masih ada pada badan, masih ada yang ini pada badannya. Berkenaan dengan kemaluan yang ini binatang, wudu tidak menjadi batal. Wa yanqudu farjul mayyit was-saghir. Begitu juga Al-Imam Nawawi ini mengatakan batal yang ini wudu apabila seseorang itu menyentuh kemaluan orang yang sudah meninggal dunia dan juga kemaluan budak kecil. Orang yang sudah ini meninggal dunia dan juga yang ini kemaluan bagi yang ini budak kecil. Yang ini misalan kalau seseorang itu yang ini dia cebok anak dia misalan, anaknya mungkin umur yang ini bayi, lagi bayi ataupun dah umur 2 tahun ataupun 3 tahun, ibu bapa misalan cebok dan selepas itu tersentuh yang ini kemaluan anak kecil mereka, maka ini membatalkan wudu. Berkenaan dengan qaul yang muqabil adhar, berkenaan dengan dubur ada khilaf, betul ke tidak? Berkenaan dengan qubul tidak ada khilaf. Jadi berkenaan dengan dubur kita boleh mengamalkan qaul muqabil kalau diperlukan. Berkenaan ini dengan menyentuh yang ini dubur, yang ini misalan kalau sekiranya seorang ibu bapa yang ini cebok yang ini anaknya dan dia cebok bahagian dubur, maka bahagian dubur ini kita ada qaul yang muqabil. Boleh insya-Allah. Ini yang seperti mana tadi penulis Al-Imam Nawawi yang mengatakan wa kadza fil jadid halqatu duburihi la farju bahimah wa yanqudu farjul mayyit was-saghir. Bagi mayat yang ini batal ini wudu kalau sekiranya menyentuh kemaluannya, dan haram ini hukumnya kalau ia dilakukan dengan sengaja. Kalau sekiranya seorang memandikan mayat, diharamkan yang ini dia menyentuh kemaluan mayat yang ini dengan tangannya tanpa alas, maka diwajibkan yang ini dia menggunakan alas, yang ini seperti glove dan sebagainya. Selepas itu penulis ini mengatakan wa mahallu jab adalah bahagian yang dipotong kemaluan, yakni misalan kalau sekiranya seorang punya zakar dipotong, seorang ini punya zakar ini dipotong, maka tempat dipotong ini kita panggil mahal jab. Nampak tak? Misalnya kalau kemaluannya terus tidak ada, ada sebagian orang seperti mana kita mengetahui, mereka na'udzubillah min zalik, mereka memang sengaja memotong kemaluan mereka. Jadi selepas ini mereka memotong yang ini zakar, jadi apa yang akan berlaku pada tempat yang dipotong? Lama kelamaan akan tumbuh apa? Isi. Betul ke tidak? Zakar itu tidak wujud sama sekali, tetapi selepas itu yang ini akan timbul yang ini isi. Apa hukum yang ini sentuh yang ini isi ini? Ini yang dimaksudkan dengan mahal jab. Boleh faham insya-Allah? Kalau sekiranya masih ada belen zakar, ini kita mengatakan batal ini
tidak ada khilaf ini di dalamnya. Tetapi kalau sekiranya zakarnya dipotong ke semua dan 100% semua dipotong dan tidak ada kesan lagi, apakah yang dihukum baginya kalau sekiranya dia menyentuh mahal jab ini? Adakah ia membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu? Ia membatalkan wudu. Wa mahallul jabbi wa zakarul ashal. Zakarul ashal ada dua jenis. Ashal yang di sini kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Inggeris kita panggil paralyzed. Yang ini maksudnya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi zakar ashal sama ada kita mengatakan zakar yang sudah tidak berfungsi, maksudnya dia tidak boleh naik lagi. Yang ini dia tidak ada apa kita mengatakan tidak ada fungsi. Ataupun yang ini dia berkembang terus, tidak apa kita mengatakan tidak turun. Dan ini biasa dalam keadaan seperti ini, seseorang itu dia tidak dapat merasakan apa-apa. Sebab zakarnya ini tidak berfungsi. Ini yang dimaksudkan dengan zakar ini asyal. Apa hukumnya kalau sekiranya seorang itu melakukan bersentuhan dengan zakar yang ini seperti ini, maka ia tetap ini apa kita mengatakan membatalkan wudu. Dan begitu juga wabil yadil syalla. Sekarang ini pula yang menyentuh adalah tangan yang ini yang paralyzed, tangan yang sudah tidak berfungsi. Ini misalnya satu orang tangannya ada akan tetapi sudah tidak dapat berfungsi. Jadi bila dia menyentuh sesuatu dengan tangannya yang paralyzed ini, dia tidak merasakan apa-apa. Hatta kita letak api ini misalnya, dia sudah tidak rasa apa-apa kepanasan ataupun kesejukan. Kalau sekiranya dia mengambil tangannya ini dan dia menyentuh zakarnya, adakah batal wudu ke ataupun tidak? Maka pendapat ini yang mu'tamad, seperti mana antum lihat ini di sini, dia membatalkan wudu fil asah. Berdasarkan dengan asah. Wala yanqudu ra'sul asabi'i wa ma bainahuma. Ra'sul asabi' yang dimaksudkan adalah ini bahagian atas ini. Ini adalah ra'sul asabi'. Ini adalah harf asabi'. Harf adalah bahagian tepi. Jadi kita ra'sul asabi' ini kepala bagi jari. Yang ini maksudnya di atas. Harf yang ada di tepi. Jadi kalau sekiranya seseorang itu sentuh zakarnya yang ini seperti begini, ini tidak membatalkan wudu. Sebab ini dia dengan ra'sul asabi'. Begitu juga kalau dia memegang zakar ini begini. Ini dia memegang ini dengan harf. Yang ini dulu ini sebagian ini masyayikh dan para guru mereka buat satu quiz. Apa hukumnya satu orang itu dia kencing dan dia pegang zakar ini begini, batal ke tidak wudunya? Apa dia? Dia pegang macam ini. Ini adalah harf, betul ke tidak? Dia pegang ini zakar ini begini, batal ke tidak wudunya? Kenapa batal? Batal sebab kencing. Biasa kalau orang pertama kali dengar ini mungkin ini dia menyangkakan ini tidak batal ini. Tetapi yang membuat batal adalah sebab ini dia kencing. Yang ini kencing ini membatalkan wudu. Ini adalah daripada perkara yang ini biasa yang disebut dalam bab ini. Boleh insya-Allah ya. Baik, teruskan. Yahrumu bil hadathi as-salatu wa tawafu wa hamlul mushaf wa massu waraqati wa kadza jilduhu ala sahih wa khariqatun wa sunduqun fihima mushaf wa ma kutiba li darsi Qur'anin kalawin bil asah. Selepas itu Al-Imam Nawawi beliau membicarakan ini tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi mereka-mereka yang tidak ada wudu. Maka pertama sekali yang ini beliau mengatakan wa yahrumu bil hadathi as-salah. Yang ini berkenaan dengan salat tidak sah. Kita melakukan salat tanpa wudu, sama ada salat wajib ataupun salat sunnah, sama ada sujud syukur ataupun tilawah, ataupun salat janazah. Walaupun salat janazah kita ada pendapat yang lemah yang mengatakan sah salat janazah tanpa wudu. Dan ini adalah pendapat yang dua imam yang besar ini. Pada hakikatnya ini ulama yang besar, akan tetapi pendapat mereka ini bercanggah ini dengan ramai ini daripada ulama kita dalam mazhab. Pendapat yang pertama adalah pendapat Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari.
Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari ini daripada yakni ulama besar ini dalam Islam ini. Beliau pada hakikatnya mujtahid mutlak ini. Beliau ada mazhab ini, mazhabnya sendiri. Maka beliau adalah guru kepada Al-Imam Abu Ishaq Al-Shirazi. Dan dikatakan beliau ini ulama dalam Islam yang paling banyak karang kitab, yang paling banyak rekod. Sebagian orang mengatakan mungkin Imam Suyuti, Al-Imam Suyuti sikit lebih kurang ini kitabnya 700 lebih. 700 kitab ini dikarang oleh Al-Imam Suyuti. Manakala Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari karang lebih daripada 5,000 kitab. Bukan 5,000 jilid ya, 5,000 kitab ini. Dan 1,000 kitab hanya dalam tafsir. Cuba bayangkan. Dalam tafsir. Sampai hari ini kita lihat tafsir Tabari kan, ini daripada karangan Al-Imam Tabari. Maka dikatakan beliau pada awalnya bermazhab kepada mazhab Syafi'i. Tetapi selepas itu yakni beliau yakni menjadi mujtahid yakni mutlak. Sama yakni dengan Al-Imam Khuzaimah, yakni Ibn Khuzaimah, Muhammad Ibn Khuzaimah. Ada 3 yakni Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, Muhammad Ibn Khuzaimah, dengan ada lagi satu. Yakni pada awalnya mereka bermazhab Syafi'i, tapi selepas itu yakni mereka menjadi yakni mujtahid yakni mutlak. Maka daripada pendapat beliau adalah beliau mengatakan tidak diwajibkan wuduk bagi solat jenazah. Satu lagi imam yang besar adalah Al-Imam Sya'bi. Al-Imam Sya'bi juga mengatakan sedemikian. Dan Al-Imam Sya'bi, kita ada mazhab ini Sya'bi yani. Mazhab ini dia ada mazhab ini, mazhabnya yang ini tersendiri. Akan tetapi yang ini adalah pendapat ini yang pendapat ini yang lemah. Yang berdasarkan dengan banyak ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi pertama sekali beliau mengatakan adalah diharamkan salat. Yang kedua adalah tawaf. Sebab tawaf ini hukumnya sama seperti salat, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tawaf ini seperti salat hukumnya, kecuali dalam tawaf ini dibolehkan kita berbual. Dibolehkan ini perbualan. Ini perbualan tidak membatalkan tawaf, manakala perbuatan membatalkan salat. Tetapi dalam segi hukum yang lain, hukumnya sama seperti salat. Ini maksudnya wajib ini kita berada dalam keadaan wudu. Selepas itu beliau mengatakan wa hamlul mushaf, yakni mengangkat yakni mushaf. Berkenaan dengan salat ini, ada sebagian ulama kita mengatakan kalau sekiranya seseorang itu dia batal wudu'nya dalam salat, yakni misalnya dia melakukan salat jamaah dan selepas itu wudu'nya batal, maka apa yang dia harusnya lakukan? Ini juga disebutkan oleh para ulama kita. Adakah dibolehkan dia mengikut imam? Yakni misalnya satu orang ini, misalnya dia solat di Masjid Sultan dan dia solat betul-betul kat tengah masjid. Selepas itu wudu'nya batal dan orang semua sedang melakukan solat. Jadi sepatutnya apa yang dia harus lakukan? Adakah dibolehkan dia ikut saja imam? Yang ni maksudnya dia tahu ini wudu'nya dah batal, tetapi yang ni dia mengikuti gerak-gerik imam. Adakah dibolehkan atau tidak dibolehkan? Yang ni pendapat yang mu'tamad mengatakan tidak dibolehkan, sebab dia bermain-main yang ni dalam ini, seolah-olah ini seperti dia bermain-main dalam salat. Ini haram ini hukum ni. Kalau sekiranya dia mengetahui salatnya sudah batal dan dia mengikuti yang ni imam. Tapi kita ada pendapat yang lemah juga. Nanti insya-Allah saya akan bicarakan tentang pendapat yang lemah berkenaan dengan masalah ini. Sebelum itu, apa yang harus yang dilakukan? Maka ulama kita mengatakan apa yang dia boleh melakukan adalah bila dia keluar daripada jamaah, dia memegang hidungnya. Selepas itu yang dia keluar. Apa sebabnya? Supaya yang dia menjaga kemaluan dirinya. Ini mungkin ini kalau dia tidak melakukan sedemikian, orang tahu yang dia ada keluar angin. Tapi kalau dia melakukan begini, mungkin orang akan mengatakan, oh disebabkan mungkin darahnya keluar daripada hidungnya, dia takut kalau darahnya mengotori masjid.
Ini adalah daripada perkara yang disebutkan ini oleh yang ini ulama kita. Yang kedua adalah ataupun yang ni dia duduk. Yang ni bila wuduk ni batal, dia duduk sampai yang ni habis solat. Sampai yang ni habis salat. Dan diriwayatkan bahawanya Sayyidina Umar Al-Khattab ini pernah sekali wuduknya batal semasa khutbah. Ini kisah yang masyhur ini berkenaan Sayyidina Umar Al-Khattab ini bila dia jadi Amirul Mukminin. Jadi apabila dia sedang ini melakukan khutbah, wuduknya batal. Tahu apa dia buat? Yang ni dia teruskan dengan khutbahnya. Dia mengatakan, wahai jemaah sekalian, sesungguhnya wuduk aku telah batal. Dan syaitan yang ini membisik aku supaya aku meneruskan khutbah. Akan tetapi keridaan Allah Subhanahu Wa Taala lebih mulia bagiku daripada keridaan yang manusia. Maka dia mengatakan kepada jemaah, aku akan turun dan akan mengambil wuduk dan akan memulakan khutbah ini sekali lagi. Jadi dia turun daripada mimbar, dia mengambil wuduk dan dia selepas itu naik balik dan teruskan khutbahnya. Ini berlaku ini kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi kita ada beberapa pilihan. Sama ada kita keluar daripada jamaah, yang kita melakukan sedemikian kalau orang ini takut malu misalnya, ataupun yang ini seorang itu duduk ini sampai habis. Kita ada pendapat yang lemah daripada seorang ulama mujtahid dalam mazhab Syafi'i, daripada ashab Syafi'i, namanya Ibn Abi Hurairah. Ini bukan sahabat Abu Hurairah, tapi dia Ibn Abi Hurairah. Dia ada satu pendapat yang mengatakan dibolehkan bagi makmum mengikut gerak-geri imam. Dibolehkan bagi makmum untuk mengikuti gerak-geri imam. Yang ini maksudnya wuduknya dah batal, tetapi dia tetap mengikut imam. Imam melakukan rukuk, dia melakukan rukuk, tapi dengan syarat dia tidak niat ibadah. Yang ini dia melakukan rukuk setakat nak membongkokkan badannya. Bila dia bangun yang setakat nak bangun. Bila dia nak melakukan sujud, setakat dia nak meletakkan dahinya ke atas bumi. Ini bukan dengan niat ibadah. Ini juga ada pendapat yang Syekh Taha ini mengatakan, kalau sekiranya ada orang tua misalnya susah nak keluar masjid dan sebagainya, boleh mengambil pendapat ini. Nanti insya-Allah ini ingatkan saya berkenaan dengan masalah madhi ya. Saya baru teringat. Ada dia punya ini. Nanti insya-Allah lepas ni. Kalau saya terlupa ya. Ini minggu lepas kita ada cakap pasal madhi kan? Ada orang tanya tentang madhi ini. Baik, selepas itu ini beliau mengatakan wa hamlul mushaf. Ini perkataan mushaf ini kita ada 3 bacaan. Sama ada mushaf, mishaf, mashaf. Maka ini dimasukkan di sini Al-Quranul Karim. Yalah ayat-ayat ini Al-Quranul Karim. Diharamkan ini bagi seorang yang tidak ada wuduk untuk mengangkat mushaf. Kita ada khilaf di antara Imam Ramli dengan Ibn Hajar berkenaan dengan mengangkat orang yang mengangkat mushaf. Ya salam. Sekarang ini satu orang ini misalan dia tak angkat mushaf, tapi dia angkat seseorang yang mengangkat mushaf. Macam mana? Haram ke tidak haram? Wahai jemaah sekalian, apakah yang ini tafsilnya? Khilaf ini di antara Imam Ibn Hajar ini dengan Imam Ramli. Imam Ramli mengatakan tidak batal sama sekali, sebab dia tak angkat mushaf. Yang angkat mushaf ini siapa? Orang lain. Maka tidak batal ini, tidak haram ini ke atasnya. Manakala Ibn Hajar ini mengatakan kena lihat keadaan. Kalau sekiranya dia niat mengangkat orang itu, niat angkat mushaf, haram. Jadi dia mengambil hukum seperti apa? Mushaf dalam beg. Sekarang ini kita ada mushaf dalam beg, dan ini juga akan disebutkan nanti. Dalam beg kita misalnya ada Al-Quran dan ada air ni, dan kita niat angkat air, bukan angkat Al-Quran. Boleh ke tidak? Ini tidak ada masalah, sebab kita niat ini angkat air. Maka Ibn Hajar ini mengatakan hukumnya sama seperti mengangkat mushaf dalam beg. Jadi kalau sekiranya diangkat ini orang itu dengan niat mushaf, haram ini ke atasnya. Tapi kalau dia setakat niat untuk angkat orang, bukan angkat mushaf, maka tidak diharamkan ini ke atasnya. Ini adalah daripada ini perbezaan ini kedua imam. Selepas itu beliau mengatakan wa masu waraqihi.
sekarang satu orang ini dia ada Quran dan dia tak angkat ini Al-Quranul Karim. Yang ni dia sentuh bahagian yang ni kat tepi ni, nampak tak? Antum boleh nampak ni. Ini misalnya ni Al-Quran kan. Jadi bahagian tepi ni kosong, ni paper kosong kan. Dia pegang kat sini saja. Boleh ke tidak boleh? Dia memegang ini bahagian yang tidak ada Al-Quran. Dia mengatakan saya memegang bahagian putih ni untuk barakah. Adakah ini diharamkan? Yang ni dia tetap ini diharamkan. Sama ada yang ni dia memegang Al-Quran itu ayat Al-Quranul Karim, ataupun yang ni dia memegang ini bahagian putih ni. Ini kita panggil hawashi. Ataupun yang ni dia memegang kulit. Dia memegang yang ni kulit. Kalau sekiranya kulitnya terkoyak misalnya. Sekarang misalnya ini Al-Quran, dan selepas itu the whole page yang ni satu ini semut terkoyak. Adakah dibolehkan kita memegangnya? Kalau sekiranya kulit itu sudah terpisah daripada Al-Quran, maka tetap ini diharamkan. Selagi mana ia dinisbahkan kepada Al-Quran. Selagi mana ia masih dinisbahkan ini kepada, bila kita ditanyakan misalnya ini kulit kitab apa, kita mengatakan ini kulit Al-Quranul Karim. Dia masih dinisbahkan ini kepada Al-Quran, maka diharamkan ini kita menyentuh ini kulit. Sama ada kulit itu masih berada pada Al-Quran ataupun terpisah daripada Al-Quran. Melainkan kalau sekiranya ia sudah tidak dinisbahkan. Yakni maksudnya, saya mengambil kulit ini, selepas itu saya modify. Lepas itu saya meletak kitab Fathul Karim misalnya. Yakni ini semua saya copy dan saya menggunakan recycle, yang ini maksudnya. Recycle. Lepas itu saya gunakan untuk kitab yang lain. Nampak tak? Maka sekarang yang ini sudah hilang ini hukumnya sebagai yang ini mushaf. Boleh insya-Allah. Wa masu waraqihi wa kadza jilduhu ala sahih. Berkenaan dengan memegang jild ada khilaf ini, akan tapi ini khilaf qaul muqabil ala qawi ataupun dhaif. Dhaif, yakni ala sahih. Maka di sini penulis mengatakan berkenaan dengan memegang yang ini kulit. Qaul muqabil yang ini mengatakan ia tidak diharamkan. Ia tidak yang ini diharamkan. Dan selepas itu yang ini beliau mengatakan begitu juga wa kharitatun wa sunduqun fihima mushafun wa ma kutiba li darsi Qur'anin kalauhin fil asah. Yang ini selepas ini beliau membicarakan yang ini berkenaan yang ini dengan kharitah, iaitu sesuatu apa kita mengatakan yang ini kain yang dibuat yang ini untuk yang ini menutup yang ini Al-Quranul Karim. Maka kalau sekiranya dia diciptakan khusus yang ini untuk Al-Quran, begitu juga dengan sunduk. Sunduk ini macam apa kita mengatakan kayu yang khusus diciptakan untuk meletak Al-Quran di dalamnya. Maka di sini yang ini penulis yang ini mengatakan kalau sekiranya mushaf itu berada di dalamnya, maka dia mengambil hukum mushaf. Yang ini sekarang satu orang ini misalnya dia buat satu jenis macam kain, macam kita pernah nampak macam zip kan, Al-Quran, lepas itu dia ada macam kain yang menutup Al-Quran, lepas itu ada zip, tapi kita boleh buka ni cover. Jadi apa hukum yang ini memegang cover ini? Ini berbeza dengan jilid. Berbeza yang ini dengan kulit. Kulit ini dia melekat kepada mushaf, betul ke tidak? Tetapi berkenaan dengan perkara ini, dia boleh terpisah daripada mushaf. Tetapi diharamkan kita menyentuhnya kalau mushaf berada di dalamnya. Tapi kalau sekiranya kita mengeluarkan mushaf daripadanya, maka dia tidak mengambil hukum mushaf. Sama juga dengan sunduk, iaitu sama ada kayu ataupun plastik ataupun beg yang khusus misalnya, yang diciptakan untuk Al-Quranul Karim. Tetapi kalau sekiranya kita ada beg yang bukan untuk Quran, macam beg laptop misalnya, kita ada laptop punya beg, lepas itu kita meletakkan Al-Quran di dalamnya, adakah diharamkan kita memegang beg laptop? Boleh faham insyaAllah beza ni? Bezanya adalah berkenaan dengan beg itu, adakah ia diciptakan khusus bagi Al-Quran ataupun tidak. Kalau sekiranya ia diciptakan khusus bagi Al-Quran, diharamkan kita memegangnya dengan syarat Al-Quran itu berada di dalamnya. Tetapi kalau sekiranya Al-Quran tidak berada di dalamnya, dia tidak mengambil hukum mushaf. Tapi kalau sekiranya beg tidak diciptakan khusus bagi Al-Quran, maka dibolehkan kita memegangnya walaupun yang mushaf ini berada di dalamnya. Boleh insyaAllah, sebab ia tidak diciptakan khusus ini bagi mushaf.
Dan selepas itu ini beliau mengatakan wama kutiba lidarsi Qur'anin kalauhin fil asah. Ini kita ada masalah, ada khilaf berkenaan dengan kalau sekiranya kita menulis ayat-ayat Al-Quran di atas lauh, ataupun zaman sekarang ini whiteboard ataupun blackboard, yakni kita menulis ini Al-Quranul Karim, adakah dibolehkan kita memegang tulisan Al-Quran yang tersebut? Maka di sini ada beberapa syarat, insya-Allah kita membicarakan ini minggu yang akan datang, berkenaan dengan sama ada kita niat Al-Quran ataupun tidak niat ini Al-Quran. Ada tafsir. Sebab yang kita ada khilaf ini di antara ashab. Jadi insya-Allah taala ini buat hari ini kita berhenti di sini, dan insya-Allah ini kita akan meneruskan ini pada pengajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu anhum sahabati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.